أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin yang tidak terjumlah bilangannya itu kerana itu sangat banyak. Sama ada nikmat yang kita sedari atau nikmat yang kita lupakan. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan. Mudah-mudahan dengan berkat syukur itu Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan tetapi menambahkan lagi nikmat-nikmatnya lain. Dan insya-Allah pada malam ini kuliah Masjid Abidin akan meneruskan pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-211, iaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, Rubbama waradatiz zulamu alaika liyu'arrifaka qadra ma manna bihi alaika. Ada kalanya, yakni kemungkinan kegelapan-kegelapan, yakni dosa atau maksiat dan syahwat itu tiba padamu, yakni terjadi padamu untuk mengingatkan kepadamu kebesaran nikmat yang diberikan Allah kepadamu. Jadi kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-211 ini merupakan kalam hikmat untuk memahamkan kita sebahagian daripada hikmah-hikmah yang dapat difahami daripada kejadian-kejadian yang telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk keyakinan kita ialah percaya kepada takdir. Antu mina bil qadari khairihi wa syarrih. Yani hendaklah engkau percaya kepada takdir yang sudah ditetapkan Allah, sama ada baik atau buruk. Artinya, pertama sekali, menjadi rukun iman kita. Dalam keyakinan kita, rukun yang ke-6 adalah keyakinan terhadap takdir Allah. Dan takdir Allah ini mencakupi segala perkara, sama ada baik atau buruk. Jadi ini perkara yang asas, termasuk asas akidah kita lah. Akidah keyakinan kita percaya kepada takdir. Dan takdir itu pula mencakupi semua perkara, baik ke atau buruk. Adapun dosa pahala sudah dijelaskan dululah.
iaitu merupakan usaha manusia. Apa-apa yang manusia usahakan buat baik, berpetulang dengan takdir Allah, jadilah dia. Dapatlah pahala. Apa-apa usaha kejahatan manusia ni dan berbetulan takdir Allah, jadilah perbuatan salah tu. Tertangguhlah dosanya. Kemudian manakala usaha manusia ada keinginan usaha nak buat baik, tapi tak jadi, tak berbetulan dengan takdir Allah. Niat ada, usaha ada nak buat api, tak sampai ketentuan Allah tu, tak berlaku kebaikan yang nak dibuat tu. Maka Allah Ta'ala tetap akan menilai dia. Beri ganjaran juga. Kerana kemurahannya. Dalam bab baik ini, kita ditimbang dengan timbangan rahmat dia. Tapi kalau seseorang tu berniat dan berusaha nak buat kejahatan, tapi tidak ada takdir yang menetapkan kejadian tu. Usaha, niat, ada kemahuan nak buat jahat. Tapi tak jadi juga kerana tak sampai takdir, tak ada takdir situ. Maka dia belum dan tidak dikira sebagai jahat lagi selagi tak jadi. Dan dalam bab kejahatan ni Allah Ta'ala menilai kita dengan bab keadilannya. Bab kebaikan kita dinilai dengan neraca kerahmatannya. Bab kejahatan kita dinilai dengan keadilan dia. Maksudnya selagi tak berlaku, lagi itu tak dikira. Kebaikan ni walaupun tak berlaku lagi, tapi dia ada niat, dia ada usaha dia, cuma takdir je tak ada situ, tidak ditetapkan kejadian itu berlaku, dikira juga oleh Allah dengan kerahmatannya. Ini asas-asas yang perlu kita fahamlah. Baik. Jadi seperti yang disebutkan tadi, antara takdirnya ada yang melibatkan ketaatan dan kemaksiatan, melibatkan kebaikan dan keburukan. Ini akidah yang perlu kita faham dan yakin betul-betul. Jangan sampai ada orang yang menolak takdir atau menerima takdir hanya berlaku pada sebahagian perkara saja, tidak pada sebahagian yang lain. Semua itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang menolak takdir itulah Jabariyah. Innahum majusu hazil ummah. Mereka ini adalah seumpama majusi kepada umat ini, seperti yang disebut dalam riwayat Imam Abu Daud. Jadi termasuk dalam takdir ini adalah perkara yang baik dan buruk, taat dan maksiat, kejadian itu. Baik, sekarang Syekh Ibn Atta' menusi kalam hikmah yang ke-211 ni nak memahamkan kita tentang takdir kemaksiatan yang berlaku atas diri seseorang tu. Syekh Ibn Atta' cuba nak memahamkan kita tentang beberapa rahsia dan hikmah. Ini bukan bererti tasawuf mengajarkan kita biar buat maksiat lah. Bukan gitu. Tapi sekiranya benda itu sudah tertakdir dan berlaku, pada seseorang itu, maka antara hikmah yang patutnya dia faham, yang nak difahamkan kepada dia adalah seperti yang ingin disebut oleh Syekh Ibn Atta' dalam kalam hikmah ni. Bila berlaku tu, iaitu apa kata Syekh Ibn Atta'? Ada kalanya kegelapan-kegelapan tu. Sebab maksiat yang berlaku ni kita kena tengok dari banyak arah, banyak angle. Sekarang sebab tu disebut rubama, ada kalanya. Berarti berlaku pada sebahagian orang. Tidak berlaku pada sebahagian yang lain. Kita faham boleh. Saya jelaskan gini, kita bimbang. Takut ada orang mari faham, tasawuf ni dok galak kita buat maksiat ni dengan kalam hikmah ni. Jangan. Sebab secara umumnya ada kebaikan-kebaikan di sebalik takdir tu. Jadi kalau kita tidak ada asas kefahaman yang baik, tak teliti molek, kita akan kata, ajaran tasawuf ni macam buka pintu nak suruh orang buat jahat. Kita faham molek. Baik, apa kata Syekh Ibn Atta'? Ada kalanya, maksudnya ada waktunya pada sesetengah orang tu, kegelapan-kegelapan, yakni kemaksiatan, dosa, kemaksiatan dan juga terikut hawa nafsu syahwat yang buruk tu tiba padamu, yakni berlaku atas dirimu, terjadi atas dirimu. Sebenarnya kejadian itu dari satu hikmahnya, kadang-kadang ada kalanya, maksudnya dia bukan berlaku pada semua orang, berlaku pada orang tertentu, bahawa apa yang berlaku itu
untuk mengingatkan kepadamu, untuk mengingatkan engkau tentang kebesaran nikmat yang diberikan Allah kepadamu. Pada setengah orang yang akan dapat hikmah ni. Faham? Dia tiba-tiba terjadi berlaku kemaksiatan atas dirinya. Tak kira lah. Yang penting berlaku atas dirinya tu kemaksiatan. Perkara yang salah lah. Kesalahan, dosa. Berlaku atas diri dia. Bagaimana keadaan dia tu, tak kira lah. Tapi berlaku atas diri dia. Perkara-perkara kemaksiatan. Mungkin pada waktu dia ghaflah, dia lalai. Manusia ni, jiwa manusia ni berubah-ubah. Jiwa manusia ni, qalbu manusia ni, diri manusia ni, dia banyak tahapan dia lah. Maka ghalib kita orang ramai ni, yang kita tarafkan sebagai ammarah ataupun lawamah, itu ghalib orang ramai. Ammarah, lawamah, mulhamah, mutmainah tu jarang-jarang sikit, kurang. Tapi ghalib orang ramai, ni lah, ammarah, lawamah. Orang molek sikit tu juga lawamah lah. Jadi lawamah ni, dia kecenderungan kadang-kadang ke arah kebaikan, kadang-kadang keburukan, ada lagi, silih berganti ni. Bila dia terjatuh dalam kejahatan, dia sedar, dia tahu benda tu jahat, dia tahu diri ni jahat, dia mencela diri dia, dia memandang buruk perbuatan dia. Tapi bila sampai masa, berlaku juga. Sebab apa? Kerana dia masih lagi terikat dengan pengaruh nafsunya tu. Tapi pandangan iman dia tu jernih molek, murni molek. Dia nampak apa yang dia buat tu memang jahat. Benda tu salah, benda tu buruk. Dan dia cela diri dia, aku ni jahat sungguh buat benda ni. Tapi dia sampai masa jatuh. Tapi dia memiliki pandangan yang betul. Jatuh itu hal lain. Tapi dia tahu bahawa dia telah melakukan kejahatan. Dan benda tu memang tak molek. Benda buruk bukan benda molek. Dan dia cela diri dia, buat apa aku ni jahat sangat. Macam tu. Itu lawamah. Lebih baik daripada ammarah. Jadi lawamah ni menyebabkan orang tu kadang-kadang terjatuh juga. Jadi bila terjatuh ni, ada berlaku pada sesetengah orang ni, bila dia terjatuh dalam zulmah ni, dalam kegelapan dosa, maksiat ni dan syahwat ni, apa yang berlaku tu, yang dia terjatuh dalam kejahatan tu, sebenarnya Allah Ta'ala pada sesetengah orang, dia dapat perkara ni. Apa benda? Iaitu dia untuk menyedarkan dia, mengingatkan dia tentang kebesaran nikmat yang Allah Ta'ala beri ke dia. Macam mana nikmat dia dapat buat baik, dia terlepas daripada perbuatan salah, tiba-tiba dia jatuh dalam kejahatan dan dia rasa hina, dia rasa buruk. Dia sedar rupanya besarnya nikmat Allah Ta'ala beri ke aku ni sehingga aku boleh buat baik, aku boleh buat ibadah, aku terhindar daripada kejahatan. Tapi bila jatuh aku terasa terhina, jahat, aku rasa ni buruk, serabulah, inilah, macam-macam lagi. Jadi ada kalanya berlaku seperti ini. Tapi janganlah difahami kalam hikmah ini sebagai satu anjuran biar jatuh dalam kemaksiatan lah. Bila menjatuh maksiat, sedarlah besar ni. Jangan sampai begitu. Ini bukan perancangan ni. Ini kefahaman apa yang telah berlaku. Bukan rancangan. Rancangan kat gini membuat kejahatan. Bila menjatuh buat kejahatan kat gini, sedarlah nikmat hidayah tu. Itu bukan. Bukan rancang. Ini benda yang berlaku dah, jatuh. Bila berlaku tu, apa? Maka inilah antara hikmahnya, kata Syekh Ibn Atta. Baru kita sedar Allah. Dapat nikmat, rahmat hidayah Allah Ta'ala. Aku dapat buat ibadah. Dapat ketenteraman, dapat keyakinan. Tenteram hati, yakin hati. Bila jatuh dalam kemaksiatan, jadi serabut, jadi itulah, inilah. Macam-macam lah. Jadi malu korang lah. Dia sedar, baru sedar. Betapa bernilainya nikmat hidayah yang Allah Ta'ala beri itu sehingga kita boleh buat baik, boleh buat kebajikan, boleh buat macam-macam lagi, terhindar, terpelihara daripada kejahatan dan keburukan. Tapi bila terjatuh baru kita akan faham. Dalam bahasa mudah kok, bila mari malam baru sedar siang ni. Nilai yang siang ni. Bila mari malam, tahulah nilai yang siang ni. Bila tak ada nampak benda ni, gelak-gelemak ni, dan nampak benda ni, baru tahu harga siang. Tapi kalau kita duduk dalam siang manjang, kita akan lupa nikmat tu. Siang manjang, tak ada malam-malam. Mula-mula tu sedap lah. Lama-kelamaan jadi biasa. Jadi hilang rasa nikmat.
Bila kita boleh mari pula berasa tu, bila mari malang pula. Hak boleh jalan, tak boleh jalan. Hak nampak jadi tak nampak. Macam-macam. Kita akan kenal nikmat pada waktu itu. Maka demikianlah Syekh bin Atha cuba nak memahamkan kita fenomena ni. Kadang-kadang berlaku macam ni. Berlaku pada orang-orang, dia terjatuh dalam kejahatan, tapi jatuh dia dalam kejahatan tu sebenarnya memahamkan dia, menyedarkan dia tentang besarnya nikmat hidayah Allah Ta'ala beri ke dia tu. Tapi tak semua orang yang akan jadi gini. Ada orang yang terjatuh dalam kejahatan memang menjadi kehinaan untuk dia. Menjadikan dia semakin jauh daripada Allah. Ada pesen tu. Cuma Syekh bin Atha nak beritahu, ada kalanya yang seperti ini. Di sebalik jatuhnya tu, rupanya ada rahsia lain lagi. Allah Ta'ala nak beri ke dia. Yang akan memahamkan dia, menyedarkan dia tentang betapa besarnya nikmat hidayat dan penjagaan Allah. Sehingga mendaki dia bersyukur atas nikmat tu. Sebelum mendapat taufik hidayat, seseorang hamba dalam berbagai kegelapan sehingga berbuat segala macam perbuatan kejahatan. Ini kalau kita lihat dari sudut kehidupan yang secara menyeluruh panjang ni. Tadi tu yang saya maksudkan tu hak berlaku silih berganti. Itu pun dua-dua ni boleh diterima belaka. Yakni kedudukan orang yang berada dalam keadaan kelalaian, kejahilan, kejahatan, tiba-tiba dia dapat hidayah. Itu pun terpakai kalam hikmah ni. Boleh juga. Dan itulah yang cuba dijelaskan di sini. Jadi sebelum mendapat taufik hidayah, seseorang hamba dalam berbagai kegelapan. Yang ni kehidupan setengah orang tu, sebelum dia jadi soleh, ada kalanya setengah orang tu bermula dengan kejahatan. Ada orang daripada kecil lagi memang molek dah. Sampai ketua ada juga. Tapi bukan semua orang pasal itu. Ada setengah orang tu bermula dengan kejahatan. Terlibat dengan keburukan, tenggelam dalam kefasikan, kedurjanaan dan sebagainya. Tapi sampai satu masa dengan hidayat Allah, dia berubah. Berlaku. Inilah yang terbabit ni. Berbagai kegelapan. Sehingga berbuat segala macam perbuatan kejahatan. Dia buat macam-macam keburukan dan kejahatan. Tetapi setelah mendapat taufik hidayat, pada setengah orang tu, dengan sebab-sebab tertentu, dia dapat taufik, dia dapat hidayat, sehingga merubah keadaan hidup dia tu. Mendapat taufik hidayat, ia hidup di dalam alam cahaya, yakni dalam hidayat Allah. Sebelum ni tak ada kefahaman, kejahilan. Kalbu dia kosong. Tak tahu nak paut mana. Hala tuju tak tahu nak tuju mana. Tak tahu, hidup gitu ya. Terumbang-ambing. Tak tahu nak tuju mana, nak pegang ke mana. Tak ada. Kehidupan dia penuh dengan keburukan dan kejahatan. Tapi setelah dia dapat hidayat, dia nampak tempat berpaut yang sebenar. Hala tuju yang sebenar. Perjalanan yang sebenar. Erti kehidupan. Dia mula nampak lah. Setelah dapat hidayat ni. Sebelum ni tak ada benda kosong, tak tahu. Nak ungam mana tak tahu. Sekarang bila dapat hidayat, tahu. Kenal Allah. Tempat berpaut yang sebenar. Kenal akhirat. Tempat laluan yang akan dituju oleh semua manusia. Tahu hidup ini, apa aturan-aturannya yang patut dituruti. Dia boleh nampak. Berada dalam cahaya hidayat petunjuk ni. Sehingga dengan demikian, ia dapat merasakan bagaimana nikmat atau rahmatnya. Orang macam inilah sangat terasa. Bila dia bermula dengan keburukan, kejahatan, kegelapan tu, tiba-tiba dia dapat cahaya petunjuk hidayah. Daripada hati yang tidak mengenal Tuhannya, tak tahu tempat nak berpegang, tak tahu. Hati ni kosong, tak tahu. Tak tempat nak pegang. Nak letak keyakinan hidup ni. Tak ada, tak tahu benda, kosong. Tiba-tiba hatinya tu ada tempat berpaut dan keyakinan. Orang yang tak tahu hala tuju ni, guana hidup, nak apa mana, tak ada, lupa habis benda tu. Tiba-tiba dapat keyakinan perjalanan hidup manusia akan berakhir dengan kematian, akan menghadap Allah dan sebagainya. Terang, nampak. Jadi sudah tentu,
Bila dia pernah mengalami zaman gelap tu, tiba-tiba dapat cahaya ni, dia akan menilailah erti cahaya tu. Petunjuk ni. Dalam keadaan selama ni dia ketakutan, kebimbangan, kerunsingan dan sebagainya. Jangan kita fikir orang yang terlibat dengan kejahatan ni dia happy buat jahat tu. Orang kaya kerana rompokkan, kerana kaya dengan buat kejahatan, jangan fikir dia tu happy. Hidup dalam penuh ketakutan. Percayalah. Apa-apa saja yang diperoleh oleh manusia dengan jalan kejahatan ni, sekalipun nampak zahirnya senang lenang, jangan sangka dia tu senang. Kita tak tahu hati perut dia mana. Kita tak tahu sebenarnya. Nampak zahir, nampak senang lah. Hasil daripada cara-cara yang salah yang diambil ni. Mungkin jadi kaya-kaya. Tapi jangan, belum tentu dia akan menjadi tenteram dengannya. Senang hati, gembira tidak. Belum tentu lagi. Dalilnya, berapa ramai. Sebab di antara orang-orang yang seperti ini mengambil sikap membunuh diri dan sebagainya. Padahal bukan kerana miskin, bukan kerana susah. Setengah itulah. Ada orang pilih macam-macam lah mengakhiri hidup ni. Jadi kita kena faham hakikat. Dapat merasakan bagaimana nikmat atau rahmatnya, nikmat Allah, rahmat Allah, iman, hidayah, dapat menghargainya. Sebab dia bermula dengan gelap. Padahal ia telah lama berkecimpung dalam lumpur atau jurang kegelapan. Padahal sebelum ni kehidupan ni terumbang-ambing. Tak tahu harap, tak tahu duduk kehidupannya itu tak ada pegangan. Tak ada keyakinan. Terumbang-ambing. Terlibat dengan keburukan yang bermacam-macam kejahatan dan sebagainya. Di dalam lumpur atau jurang kegelapan syahwat, dosa dan kejahatan itu, maksudnya kejahatan, keburukan, dosa dan sebagainya itu memang menjadi perjalanan hidup dia. Tiba-tiba dia dapat hidayat Allah Ta'ala, berubah daripada keadaan yang buruk itu. Sudah tentu dia akan menghargailah keadaan baru yang didapat tu dengan nikmatnya, dengan keyakinannya, dengan iman dan tauhidnya. Baik, sebab ada kalanya nilai sesuatu itu tidak dapat dirasakan kecuali bila telah merasai lawannya. Ghaliknya begitulah. Kita tidak akan menghargai nikmat senang kecuali kita pernah rasa susah. Kita tidak dapat menghargai nikmat sihat kecuali pernah kita sakit. Kita tidak menghadapi nikmat, apa-apa nikmat lah, kecuali kita telah rasa sebaliknya tu. Ghaliknya macam itulah. Orang akan merasai sesuatu nikmat bila dia telah merasai sebaliknya tu. Dia akan terasalah nikmat tu. Dalam peribahasa, kesihatan itu bagaikan mahkota di atas kepala tiap orang yang sihat. Kesihatanlah, sihat dah sakit. Dia umpama macam mahkota. Bagi orang yang sihat. Tidak ada yang melihatnya kecuali orang-orang yang sakit. Mahkota tu orang lain tak nampak. Kita sendiri pun tak nampak. Hak nampak tu orang sakit. Hak dia nak bangun tu. Hak kaki tergantung, tangan tergantung. Tu yang nampak. Jadi sebenarnya mahkota tu ada. Orang kawan-kawan hak sama-sama sihat ni pun tak nampak. Kita sendiri pun tengok cermin pun tak nampak. Hak nampak mahkota tu mana? Hak tergolek atas katil tu. Hak ni tengok Allah. Boleh berjalan dia. Aku nak jalan pun tak boleh. Dia boleh makan tu, aku nak makan pun tak boleh. Macam-macam. Hak tu hak nampaknya. Tapi hak boleh makan sama-sama, hak boleh makan ni, dia tak nampak mahkota tu. Maka demikianlah peribahasa. Maka demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-211 ni nak memahamkan kepada kita ada kalanya takdir keburukan yang berlaku pada seseorang tu mengandungi hikmat. Sebab apa? Begini. Perjalanan ini hanya dicapai oleh orang yang ada keinginan untuk berubah. Iaitu orang yang ada usaha nak baiki diri dia. Nak betul diri dia. Nak comelkan diri dia. Orang yang tak ada usaha tu ghalibnya dia tak pernah fahamlah hikmat ni. Ghalibnya. Tapi tidak jugalah. Cuma ghalibnya
orang yang ada usaha nak jadi baik, nak baiki diri, nak betul diri, dalam usaha nak meningkatkan iman dan takwa ni, kadang-kadang berlaku naik turun. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak. Kadang-kadang luruh molek, kadang-kadang terbabah juga. Tapi niat tu ada, nak jadi baik, nak jadi molek, nak betul. Tapi turun naik tu berlaku. Dalam keadaan itulah ghalibnya orang akan kena nikmat ni. Bila dia usaha nak jadi baik, tak boleh buat kesalahan, terbabit juga. Terjatuh juga melakukan kejahatan. Terbabit dalam kejahatan juga kadang-kadang. Dia baru sedar betapa besarnya nilai nikmat yang menjadikan kita ni boleh lurus molek perjalanan. Berharganya bila kita terjatuh. Itu satu hal. Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-211. Tapi macam saya ingatkan tadi, jangan disalahfahami kalam hikmat ini sehingga memberi idea kepada kita untuk merancang buat salah. Nak dapat hikmah ni. Nak dapat hikmah ni, makin mari idea untuk buat salah. Jangan. Itu bukan maksud. Adapun kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-212. Man lam ya'rif qadran ni'ami biwujdaniha arafaha biwujudi fuqdaniha. Baik. Siapa yang tidak mengenal harga nikmat ketika adanya nikmat tu. Bila nikmat, seseorang tu dapat nikmat, tetapi dia tak dapat nak kenal nikmat tu pada waktu nikmat ada pada dia, maka ia akan mengetahui, yang akan mengenal harga kebesaran nikmat setelah tidak adanya, yakni lenyapnya nikmat itu. Ghalibnya manusia ni macam-macam ragam. Ada orang yang diberi nikmat dan dia menyedari nikmat itu dan bersyukur. Ini orang baik. Tapi ada juga setengah di antara manusia ni dapat nikmat, tengah dapat nikmat, ia tak sedar. Ia hilang punca, hilang berdomang. Ia lupa nikmat yang dia dapat pada waktu nikmat tu ada. Bila dia mula kenal nikmat tu semula? Bila tak ada dah. Bila tak ada dah. Macam kita lah, kita sihat puluhan tahun. Ada orang sentiasa sedar nikmat kesihatan tu lah. Contoh kesihatan lah. Atau kesenangan. Kalau ada demam saya skala tu 3-4 hari, seminggu paling tinggi lama. Setahun tu takkan sampai 50 kali demam. Ghalibnya adalah sekali 2 kali. Demam pun 2-3 hari. Jadi anda kata kehidupan kita ni dari aspek kesihatan ni ramai orang yang macam tu. Banyak sihat daripada sakit. Jauh beza nilainya. Demikian juga dari segi rezeki dan sebagainya. Tak ada jugalah, tapi ghalibnya orang kita ni dari segi rezeki makan minum tu tak kendala lah. Tiap-tiap hari, bukan tiap-tiap hari, berkali-kali sehari. Makan rezeki banyak. Siang, malam, pagi, petang. Sentiasa ada, bertahun-tahun dah kita hidup macam ni. Maka atas dalam keadaan itu, ada orang sedar nikmat tu. Dia sedar. Sekalipun puluhan tahun, tapi hati selalu sedar nikmat yang dia dapat tu. Hati dia hidup molek. Sentiasa menyedari nikmat. Dan itulah yang terbaik. Tapi ramai juga di kalangan macam kita ni yang menerima nikmat-nikmat itu tapi melupakannya. Berasa macam tak ada benda. Berasa macam tak ada. Kesihatan yang kita alami ni seolah macam tak rasa nikmat tu. Demikian juga rezeki yang berlarutan tu, yang bertali-taliang tu, tak terasa. Tak terasa. Jadi sikap kita berubah lah bila tak rasa nikmat ni. Hak sedia ada tu berasa macam tak ada benda. Itu dalil, tanda bahawa kita tidak menghargai nikmat yang sedia ada. Kalau ada dah tu, macam kita tak hargai sangatlah. Bila kita akan menghargainya semula? Bila tak ada. Bila tak ada. Boleh berjalan, pergi mari, sihat, tiba-tiba tak boleh nak jalan. Macam-macam ada yang nak jalan lah. Kaki dah nak jalan ke, ataupun kaki boleh jalan, jatuh tak apa nak boleh jalan lah. Macam-macam. Macam-macam pasang.
Hak boleh naik kapal terbang, tak boleh naik kapal terbang. Hak boleh naik kereta, tak boleh naik kereta. Macam-macam. Pada waktu itulah manusia akan mengingati nikmat yang telah dia dapat. Maka demikianlah Syekh Ibn Atta' nak memahamkan kita. Sesiapa yang tidak kenal harga nikmat pada waktu dia senang, dia akan kenal pada waktu dia susah. Sesiapa yang tidak kenal nikmat pada waktu dia dapat nikmat tu, dia akan kenal nikmat pada waktu nikmat tu hilang dari dia. Inilah kata Syekh Ibn Atta'. Sari As-Saqati, yang ni Pak Saudara Junaid, berkata, sesiapa yang tidak menghargai nikmat, yakni kita tidak menghargainya, maka akan dicabut nikmat itu dalam keadaan ia tidak mengetahui. Kalau kita mengambil sikap tidak menghargai nikmat-nikmat yang ada ni, nikmat itu akan dicabut. Tapi cara cabut tu macam mana? Kita tak sedar, tak perasan. Dah tak ada. Dah nikmat tu jadi tak ada. Itu kata Sari Sakati. Akibat dari kita tidak menghargai nikmat yang sedia ada. Maka sebab itu, menghargai nikmat ni sangat penting. Bukan saja agama kita, secara umum tasawuf tu secara khusus mengajarkan kita supaya menghargai nikmat, mensyukuri nikmat. Dah nak buat mana? Maka salah satu caranya adalah menghidupkan hati dengan zikir lah, supaya hati kita tu hidup. Bila hati kita tu hidup, maka tersedarlah dia nikmat-nikmat yang ada ni. Banyak nikmat. Tapi kalau hati kita ni mati, bertimbun-timbun nikmat pun rasa tak cukup. Bukan rasa ada. Hak tak ada tu, nak lagi. Hak tak ada tu nak lagi. Hak ada ni tak ada harga rasa dah. Hak tak ada lagi tu penuh dengan ketamukan dan macam-macam lagi lah. Itu kainah-kainah yang timbul bila kalbu kita ni sakit. Kalbu kita tidak merasai nikmat yang sedia ada, maka kalbu kita ni akan dihinggapilah penyakit-penyakit takaburnya, dengan ujubnya, dengan tamuknya, dengan hasadnya. Itu berekeh penyakit itu. Semua ini akan melupakan kita kepada nikmat. Bila nikmat itu telah dilupai, maka akan berlakulah apa yang Sari Sakati ini kata, dia akan dicabut. Tapi cara dia cabut slow-slow, tak perasan. Tahu tak tahu, mepeh dah kita. Tahu tak tahu. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah telah jauhkan kita daripada semua ini. Al-Fudayl bin Iyad radhiyallahu anhu berkata, tetapkanlah mensyukuri nikmat. Itu pesan-pesan di tasawuf. Sentiasalah syukur nikmat. Dan nak buat tadilah. Hidupkan kalbu. Hidupkan hati. Itulah sebagai wadah alat yang akan menjadikan kita ini cenderung untuk mensyukuri nikmat. Sehingga kita sedar nikmat. Syukur nikmat ni bermula daripada hati yang menyedari tentang nikmat tu. Kalau hati kita mati, hati kita sakit, nikmat ada tu kita tidak sedari. Kita tidak akan menghargai, kita akan melupakannya. Itu kadang hati kita yang sakit. Macam orang tidur jugalah. Orang tidur kurang-kurang jenera dah lalu. Orang jenis cari orang jenera, tidur orang dah sedar benda tu. Sedar cari orang tu. Orang tidur jenera sungguh. Maksud tidur lah. Tidur ni macam dia mati lah, macam mati. Cuba letak dia atas katil orang sedap sekali. Orang mahal sekali. Lembek orang molek sekali. Dia tidur mati. Masa dia tidur tu, dia tidur atas latar. Tengah-tengah dia tidur molek tu, akak dia. Tak atas katil, atas lembek orang sedap sekali. Anggur dekat-dekat, nak bangun, akak mula. Tak atas latar mula. Bahaya jaga tanya, sedap tak orang tidur? Dia kata, dia akan sedar, hak masih jaga tu lah. Hak atas latar tu lah. Hak tengah dia duduk atas lembek sedap tu, dia tak sedar dah. Sebab apa? Dia mati. Sebab dia mati. Maka demikian juga kalbu manusia ni. Kalau dia sakit, kalau dia mati, gitulah. Nikmat-nikmat ada ni bukan saja nak menikmati, menghargainya pun tidak. Lalu terhinggaplah di kalbu kita ni tamuk. Tamuk haluba.
cabang pula lah hasad deki lagi lah, dengan takabur lah, dengan ujub, na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan jauh kita daripada penyakit-penyakit ini. Jadi yang menentukan berpuncanya kita mensyukuri nikmat ni, puncanya adalah hati yang sedar. Atau bahasa lain, hati yang hidup. Hati yang sehat. Dan itulah yang perlu kita usahakan. Supaya kita menyedari nikmat ni lalu mensyukurinya. Tapi kalau kalbu kita mati, kita tak sedar nikmat tu. Sikit apa dah lagi. Banyak pun kita tidak sedar. Jadi bila kita tidak sedar tentang nikmat ni, macam umpama macam tadilah. Kita tidak akan menghargainya. Orang akan menghargai nikmat bila kalbunya ni menyedari bahawa dia telah diberi nikmat oleh Allah. Banyaknya nikmat tu. Dan semua ni tidak akan disedari kecuali oleh kalbu yang hidup. Itulah yang perlu sasaran kita untuk menghidupkan kalbu. Lalu kita menyedari nikmat dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan benda ni tak mudah juga ni. Tak mudah juga. Tapi Allah Ta'ala beri laluan kepada kita. Jalan. Metodnya, metodologinya, tariqahnya, ada cara dia. Untuk menghidupkan itu. Maka dikala hal itu tercapai, maka manusia itu akan memperolehi kebahagiaan. Akan merasai banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, tetapkanlah mensyukuri nikmat. Sebab jarang sekali nikmat yang telah hilang akan datang kembali. Jadi bila kita syukur, bukan saja nikmat yang sedia ada itu dikekalkan, tapi ditambah lagi. Tapi kalau kita kufur, nikmat itu akan hilang. Bila hak hilang dah ni, jangan hak mari semula. Jangan hak mari semula. Memang ni tahqiq. Al-Quran memberi jaminan, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu syukur, bukan saja dikekalkan, ditambah lagi. Tapi wala in kafartum, kalau kamu kufur, inna azabi. Disebut cara azab tu pedih, memahamkan kita nikmatmu akan hilang. Nikmat yang kita dapat tu akan hilang. Dan apa yang sudah hilang tu jarang sekali hak mari semula. Jarang sekali mari semula. Baik, sesungguhnya yang sangat mengetahui nikmat air itu hanya orang yang benar-benar dahaga. Samalah. Orang yang menikmati air sejuk, air masak, bukan dia. Siapa dia yang dapat merasai nikmat air masak ni, air putih ni, betul-betul rasa nikmat dia, orang tengah dahaga sungguh. Jadi orang yang jiwa dia hidup lah, dahaga terasa. Dahaga tu maksudnya dia sedar. Inilah yang akan merasai nikmat yang besar pada air masak tu. Pada orang yang kenyang macam kita ni, beri saja tak apa air masak ni. Tengah-tengah kenyang. Jadi air masak tu pada kita tak ada harga sangat. Pergi kedai beri saja. Cuma lah ni mungkin kena bayar lah ni. Dulu-dulu beri saja je masak ni. Tak ada harga. TO kena lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang melihat pada orang yang lebih daripadanya kekayaan dan kesihatan, yakni kesihatan. Yakni bila seseorang ni dia tengok orang lain lebih daripada dia. Dari segi mana? Lebih dari segi kekayaan. Satu, yang kedua kesihatan. Maka hendaklah juga melihat kepada orang yang lebih menderita daripadanya. Itu pedoman Nabi. Kalau kita tengok dalam hal-hal keduniaan ni pada orang yang lebih daripada kita, supaya jangan hati kita dihinggapi oleh penyakit tamak, batu mari hasad dan macam-macam tu, cabang-cabang dia tu, supaya tak timbul gitu tu, tengok orang yang nasibnya kurang daripada kita. Tengok orang bukan saja kekayaan, kesihatan, pangkat, kedudukan, hal lebih daripada kita dan hal keduniaan. Maka Nabi suruh tengoklah orang yang kurang daripada kita. Apa tujuannya? Supaya jangan kalbu kita ni dihinggapi oleh perasaan tamak. Bukan kita dilarang berusaha nak jadi kaya gitu juga. Bukan kita dilarang berusaha untuk dapat kesihatan macam tu juga. Tapi Nabi larang jangan mu jadi tamak tu.
Maka sebab tu Nabi suruh tengok juga orang yang nasibnya kurang daripada-mu, yang bawah lagi tu. Jadi nasihat Nabi ni bukan berarti larangan untuk kita dapat kekayaan itu. Bukan satu bentuk larangan untuk kita dapat kesihatan itu. Dan demikianlah hal-hal lain. Tetapi nasihat Nabi, pesan Nabi supaya jangan hati kita jadi rosok dengan sebab benda tu. Sehingga kita jadi tamu. Dalam lain riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah kepada orang-orang yang di bawahmu dan jangan melihat pada orang yang di atasmu. Dalam hal apa? Dalam hal keduniaan. Tujuannya apa? Supaya kita tidak dihinggapi oleh penyakit tamak. Itu tujuannya. Maka yang demikian itu lebih tepat untuk tidak meremehkan nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Selain daripada supaya kita tidak tamak, tetapi kita ni mensyukuri nikmat yang sedia ada pada kita. Mensyukuri nikmat yang sedia ada pada kita tu orang panggil qanaah. Panggil qanaah ni. Qanaah ni, apa yang ada tu kita syukuri. Hak tak ada lagi, tak apalah. Usahalah, tak ada masalah usaha tu. Tapi hak sedia ada tu, syukuri dia. Kalau dapat lagi, alhamdulillah, syukur. Kalau tak dapat, sabar. Jadi pesan Nabi ni supaya jangan suruh tengok orang yang di bawah kita tu dalam perkara keduniaan ni, pertama sekali kalau disebut dalam riwayat ni supaya kita ini ni menghargai nikmat yang sedia ada pada kita. Kita sakit demam 2 hari, tengok orang duduk atas katil tu tak boleh nak bangun-bangun bertahun-tahun. Allah. Jadi hak 2 hari kena kita tu tak ada benda sangatlah. Kita akan menghargai lah. Atas 2 hari kita tak sihat tu, 2-3 hari tak sihat tu. Tengok orang lain berbulan-bulan bertahun-tahun. Nabi suruh tengok yang di bawah daripada kita. Tujuannya supaya kita menghargai nikmat yang sedia ada. Satu. Yang kedua, supaya kita tidak tamak kepada orang yang dapat lebih daripada kita. Jadi oleh kerana sudah maksudnya oleh sampainya isyarat ni, maka kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung kuliah pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.